objektif. Pertama, untuk mengetahui realiti penubuhan syarikat yang sebenar. Kedua, untuk mengetahui cara pelaksanaan dividen syarikat. Dan ketiga, untuk mengkaji cara-cara syarikat beroperasi sepanjang COVID-19. Adakah dilaksanakan mengikut undang-undang ataupun tidak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami merupakan pelajar daripada Universiti Kebahasaan Malaysia dari Fakulti Ekonomi dan Pengurusan, jurusan Perakaunan. Hari ini kami akan menemu bual Encik bagi memenuhi kajian kursus undang-undang dan syarikat. Sebelum kami mulakan sesi temu bual ini, jika tidak keberatan, boleh tak Encik ceritakan sedikit latar belakang Encik? Assalamualaikum, nama saya Qarinul Majid bin Saleh Salim. Saya daripada syarikat Al-Muslim Senayan Berhad dan berumur 28 tahun. Saya merupakan pengarah syarikat di syarikat ini selama 5 tahun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama diberi Abdul Mustaqim bin Zulkifli, juga dari UKM, Fakulti Ekonomi dan Pengurusan dan kos Perakaunan. Okey. Saya ingin bertanyakan kepada Encik berkenaan dengan penubuhan realiti sebenar penubuhan sesebuah syarikat. Jika Encik tidak keberatan, bolehkah Encik menerangkan serba sedikit mengenai prosedur penubuhan sesebuah syarikat? Saya sebagai pemohon perlu menyatakan pelbagai maklumat seperti nama syarikat yang dicadangkan, status syarikat, jenis perniagaan, alamat pejabat, alamat tempat tinggal, nama pemohon, kewarganegaraan dan apa-apa maklumat yang dikehendaki oleh pihak pendaftar. Selain itu, saya juga perlu menyatakan suatu penyataan oleh penganjur dan pengarah untuk mengesahkan suatu persetujuan dan kelayakannya untuk bertindak sebagai penganjur dan pengarah kepada syarikat yang hendak diperbadankan. Seterusnya, jika pihak pendaftar berpuas hati dan segala permohonan telah dipatuhi dan fee dibayar, maka pendaftar akan memberikan notis ke pendaftaran berserta nombor pendaftaran. Maka terbentuklah suatu syarikat. Okey, saya Alia Nazifah binti Yahya dan saya akan bertanya kepada Tuan, adakah Tuan mempunyai perlembagaan syarikat Tuan? Jika ada, bolehkah Tuan menjelaskan mengenai kandungan perlembagaan syarikat Tuan? Ya, syarikat ini juga mempunyai perlembagaan syarikat. Isi kandungan seperti biasa mengandungi tujuan syarikat yang ditubuhkan, keupayaan, hak, kuasa dan keistimewaan syarikat. Dalam perlembagaan tersebut juga mengandungi maklumat pemegang saham, pemindahan saham dan mengenai mesyuarat ahli. Nama saya Siti Farida binti Abdul Kadir. Saya ada soalan ingin bertanya kepada Tuan. Berapakah nilai terkini sesaham syarikat dan juga berapa jumlah share untuk syarikat pada tahun ini? Pada tahun 2020, nilai terkini share syarikat berjumlah 60 sen. Ia mula mengalami peningkatan selepas PKP. Seterusnya, jumlah keseluruhan share syarikat sebanyak RM600,000 apabila dikira semua sekali jumlah untuk tahun ini. Hai, nama saya Muhammad Al-Hafiz bin Nur Munadri, bernombor matrik A18047. Untuk soalan seterusnya, bolehkah Tuan menceritakan tentang cara pengagihan dividen kepada pemegang share syarikat Tuan? Pertama sekali, dividen syarikat kami diagihkan secara tunai. Syarikat kami juga telah bersetuju menetapkan dividen interim sebagai tempoh kaedah pembayaran dividen di mana dalam satu jangka masa yang pendek iaitu 3 atau 6 bulan, syarikat boleh membayar pemegang share dalam tempoh perekanan semasa dan dibuat berdasarkan prestasi keuntungan syarikat sebelum tempoh perekanan berakhir. Syarikat kami kebiasaannya memberi tunai kepada para pemegang saham atau lembaga pengarah sebanyak 3 kali setahun iaitu setiap 4 bulan sekali. Dividen juga dibayar selepas ditolak jumlah syukai syarikat. Untuk soalan berikutnya, saya ingin bertanyakan mengenai mesyuarat.
Sejak kebelakangan ini, pihak kerajaan telah menetapkan PKP, PKPB, PKPD dan PKPP. Okey, so bagaimana syarikat Encik melaksanakan sesuatu mesyuarat untuk membuat sesuatu keputusan? Walaupun mempunyai banyak halangan, terutamanya musim yang telah dinyatakan tersebut, syarikat kami mengambil pendekatan yang selamat, iaitu menangguhkan dahulu sesuatu mesyuarat. Tetapi, sekiranya sesuatu mesyuarat amat diperlukan bagi membuat sesuatu keputusan, maka saya akan melakukannya dengan melalui aplikasi Zoom. Mesyuarat yang sebelum ini tertangguh juga boleh bersambung sewaktu PKPP. Hal ini kerana kelonggaran yang telah diberikan oleh kerajaan dengan syarat iaitu mematuhi SOP. Nama saya Amin Sabran bin Zul, bernombor matrik A168-577. Okey, saya ingin bertanyakan kepada Tuan, sepanjang musim PKP ni, bagaimana Tuan melaksanakan tanggungjawab sebagai pengarah? Boleh Tuan terangkan sedikit? Terima kasih. Sedia maklum bahawa ancaman COVID-19 ini amat memberi kesan yang besar kepada negara dan juga syarikat ini. Akan tetapi, saya selaku pengarah syarikat haruslah mencari langkah dengan menetapkan SOP yang berkesan untuk syarikat. Demi menstabilkan syarikat dan memperoleh keuntungan adalah keutamaan kami. Demikian itu, saya terpaksa menggunakan wang tabungan syarikat untuk memulihkan kembali syarikat kami yang tidak beroperasi beberapa minggu ini. Kerana jika saya gagal untuk memulihkan syarikat saya, ia adalah dianggap salah dan boleh dikenakan tindakan. Baiklah, ini adalah soalan terakhir daripada kumpulan saya. Bagaimana Tuan dapat memastikan peruntukan perlembagaan syarikat dapat dipatuhi seperti mendapatkan maklumat dan memeriksa rekod syarikat pada musim PKP ni? Pertama sekali, mewujudkan suatu kontrak yang mengikat antara syarikat dengan anggotanya. Justru, sebarang ketakpatuhan pada peruntukan perlembagaan memberi hak kepada pihak yang terkilan untuk menyaman atas pecah kontrak. Kedua, mewujudkan sesuatu kontrak yang mengikat antara anggota sesama anggota syarikat, iaitu kegagalan mematuhi peruntukan perlembagaan memberi hak kepada anggota yang terkilan untuk menyaman atas pihak pecah kontrak. Yang ketiga, tidak mewujudkan suatu kontrak antara syarikat dengan bukan anggota. Oleh yang demikian, seseorang yang bukan anggota syarikat tidak berhak untuk membuat sebarang tuntutan ke atas syarikat sekiranya terdapat sebarang kemungkinan terhadap sebarang peruntukan perlembagaan. Saya ingin mengucapkan beribuan terima kasih kepada Tuan kerana telah memberi kerjasama dalam penyiapan tugasan ini. Syarikat Tuan juga telah memberi kerjasama yang baik dan syarikat Tuan juga telah bertugas dengan baik dan mengikuti undang-undang di Malaysia. Terima kasih Tuan.